jam 8 malam. Nasihat Perdana Menteri kepada orang ramai sempena bermulanya fasa 2 penarikan balik circuit breaker. Had bilangan jemaah di masjid akan dinaikkan kepada 50 orang mulai Jumaat 26 Jun. Sokongan tambahan kepada para pelajar yang terganggu pembangunan dan pembelajaran akibat COVID-19. Salam sejahtera. Orang ramai digesa janganlah bersikap terlalu berlebihan dalam meraihkan fasa 2 pembukaan semula selepas langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 yang bermula hari ini. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberi amaran setiap orang mesti terus mengambil langkah berjaga-jaga seperti memakai pelitup dan menjaga jarak selamat. Dalam catatan di Facebook, PM Lee berkata, keadaan kehidupan dalam fasa 2 sekarang hampir seperti sedia kala bagi kebanyakan orang. Dia gembira ramai orang mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu semasa fasa 1. Encik Lee berharap setiap orang akan terus waspada dan bersikap bertanggungjawab untuk kekal selamat sedang negara dibuka semula dengan berhati-hati. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata bagaimana Singapura bertindak terhadap krisis dalam 5 hingga 10 tahun ini akan menentukan hala tuju negara kita untuk berpuluh tahun akan datang. Dalam catatan Facebook, DPM Heng berkata usaha memerangi pandemik COVID-19 adalah penentu masa depan bukan saja untuk masa sekarang. Esok, Encik Heng dijadual menggulung siri 6 ucapan siaran nasional bagi menggariskan pelan pemerintah untuk dunia pasca COVID-19. Dalam fasa 2, lebih banyak kegiatan termasuk sosial dan ekonomi dapat dilakukan semula dengan lebih banyak kelonggaran pada sekatan-sekatan bagi mencegah penularan COVID-19. Pemerintah membuat keputusan melangkah ke fasa 2 itu kerana kadar jangkitan virus COVID-19 dalam masyarakat sudah stabil. Begitu juga dengan keadaannya dalam kelompok-kelompok besar serta di dormitori-dormitori pekerja asing. Serta dalam pada itu, ribuan pengunjung kembali membanjiri pusat beli belah hari ini dengan mengamalkan langkah berhati-hati. Pengendali Ngee City melaporkan bilangan pengunjung ke pusat beli belah itu lebih rendah berbanding sebelum waktu tempoh pemutus rantaian COVID-19, tetapi ia menjangkakan jumlahnya akan melonjak naik pada hujung minggu ini. Wartawan Rosli Eraza melaporkan. Beginilah suasana di pintu masuk utama Ngee City sekitar 9 pagi tadi. Ramai yang kelihatan tidak sabar untuk berbelanja meskipun kedai-kedai di sini hanya mula beroperasi pada jam 11 pagi. Keadaan tenang dan teratur apabila pintu masuk ke Takashimaya dibuka meskipun sudah lebih sejam menunggu. Keadaan di tingkat 1 kelihatannya tidak begitu sibuk, mungkin kerana para pelanggan tidak lagi dibenarkan mencuba contoh-contoh di kaunter-kaunter kosmetik. Suasana di tingkat 3 yang menjual barangan kaum Adam dan keperluan anak di tingkat 4 pula rancak sedikit. Saudara, saya telah menghabiskan kira-kira sejam di dalam gedung membeli belah Takashimaya ini. Dan apa yang saya perhatikan adalah bahagian keperluan rumah. Ini antara yang paling sibuk. Setengah pembeli yang saya temui mengatakan mereka datang ke sini kerana pelbagai alasan. Antaranya seperti kerana mahu menggantikan telefon rumah yang sudah rosak, membeli setrika baru dan ada yang tidak sabar untuk membeli periuk jenama kegemaran mereka. Saya dah lama tunggu nak beli benda ni. So when it's today dah boleh beli, just come lah, ajak suami sekali. Kita dah bosan duduk rumah, jadi kita nak keluar ambil angin and tengok macam mana keadaan kat luar. Kalau semua orang pilih untuk serbu pada masa yang sama, kita tak boleh buat apa-apa kan. Kita cuma boleh jaga diri kita sendiri je lah, jaga jarak, jaga kebersihan. Mengikut syarat yang ditetapkan, kira-kira 8,700 orang dibenarkan berada di pusat membeli belah setinggi 5 tingkat ini pada satu-satu masa.
Meskipun pintu masuknya kelihatan sangat sibuk, ia adalah kerana hanya 4 pintu masuk yang dibuka berbanding 12 daripada biasanya. Pihak pengendali Ngee Ann City memberitahu kami, kira-kira 18,000 orang melawat pusat beli belah ini antara 11 pagi hingga 2 petang tadi. Ini 60% lebih rendah berbanding hari dan waktu yang sama sebelum tempoh pemutus rantaian COVID-19. Tetapi ia menjangkakan jumlah pengunjung akan meningkat dengan banyak pada hujung minggu ini. Jadi ia akan mengerahkan kaki tangannya untuk memastikan semua barisan beratur diuruskan dengan cekap, peraturan jarak selamat dipatuhi dengan ketat dan tempat-tempat yang tinggi trafik dibersihkan secara kerap. Kegiatan makan di pusat-pusat penjajah juga dibenarkan sekarang. Langkah-langkah jaga jarak selamat bagaimanapun masih dilaksanakan. Pusat penjajah di Clementi ini kembali aktif selepas 2 bulan kegiatan makan di sini tidak dibenarkan akibat langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Pagi tadi, orang ramai kembali makan sarapan pagi sambil berjumpa kawan masing-masing. Meskipun barisan panjang orang beratur kelihatan di merata pusat penjajah ini, mereka masih mematuhi langkah-langkah jaga jarak selamat. Aturan tempat duduk juga telah berubah dengan semua meja dan kerusi ditandakan bagi mereka yang makan bersama antara seorang dengan 5 orang. Ada juga meja-meja yang dihalang daripada digunakan bagi menjarakkan orang ramai. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, proses pembersihan juga telah ditingkatkan di pusat penjajah ini. Bahan cecair pembasmi kuman juga akan disediakan di sini dalam hari-hari mendatang. Para duta jarak selamat juga akan dikerahkan di pusat-pusat penjajah dan pasar di bawah fasa 2 pembukaan semula ekonomi Singapura. Taman-taman awam telah membuka beberapa kemudahannya. Di Taman Bishan Ang Mo Kio, sekumpulan warga tua telah mula bersenam sejak 7 pagi di sudut kesihatan jasmani. Kemudahan-kemudahan bersenam dan sudut permainan dibuka semula kepada orang ramai selepas ditutup lebih 2 bulan. Kegiatan bersenam secara berkumpulan di luar kini dibenarkan tetapi dihadkan kepada 5 orang. Mereka juga perlu menjaga jarak selamat 1 meter daripada kumpulan dan individu-individu lain. Dalam pada itu, Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia MCCY mengumumkan had bilangan jemaah di masjid dan tempat-tempat ibadah lain akan dinaikkan kepada 50 orang di bawah fasa 2. Majlis Ugama Islam Singapura MUIS memberitahu Berita Mediacorp had jumlah bagi 50 jemaah itu akan dimulakan pada Jumaat 26 hari bulan ini. MCCY menyatakan para jemaah tetap perlu mematuhi beberapa langkah keselamatan. Ini termasuk mematuhi jarak selamat 1 meter selain memakai pelitup muka pada setiap masa. Ibadah serta hikmat-hikmat keagamaan perlu dijalankan dalam waktu yang singkat, jelas MCCY. Ini juga bermakna jemaah dinasihatkan untuk tidak berkumpul sesama jemaah sebelum dan selepas menjalankan ibadah. Peralatan-peralatan ibadah seperti sejadah juga tidak boleh dikongsi antara satu sama lain. Jemaah dinasihatkan supaya membawa peralatan ibadah mereka